Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di Sebalik Berita. Cerita hari ini adalah kesinambungan daripada cerita semalam yang pastinya berkaitan dengan isu air. Sebelum itu, saya nak bacakan sedikitlah kalau anda mengikuti sidang media ataupun sidang akhbar yang dijalankan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana kalau boleh saya nak tarik ada beberapa poin ataupun maklumat penting daripada sidang media itu, antara lain adalah berkaitan dengan PKPD yang akan dilaksanakan di beberapa di satu kawasan, iaitu di PKPD Kampung Sagu King, wilayah Persekutuan Labuan, yang mana daripada kenyataan yang dikeluarkan dan dibacakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi, yang mana mengatakan atas nasihat KKM, sidang pada hari ini bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD melibatkan Kampung Sagu King Laut dan Kampung Sebor Baru bermula 21 Oktober 2020 sehingga 3 November 2020. Satu lagi perkara dalam tumpuan dalam sidang media Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana mengatakan antaranya makeshift treatment center di Penjara Kepayan Kota Kinabalu, dan juga ada satu lagi yang saya nak bawakan kepada anda, iaitu berkaitan dengan work from home ataupun bekerja daripada rumah, yang mana KKM sebelum ini telah mengumumkan terdapat 9 kluster dari tempat kerja di negeri Selangor sehingga hari ini. Justru juga atas nasihat daripada KKM, sidang khas MKN bersetuju agar pekerja-pekerja bagi sektor awam dan pekerja swasta di peringkat pengurusan dan pengawasan tidak perlu untuk hadir ke pejabat dan hanya bekerja dari rumah ataupun work from home. Dan MITI juga memaklumkan bahawa hampir 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan juga Selangor dan Sabah akan terlibat dengan arahan ini. Dan arahan ini juga melibatkan seramai hampir 200,000 penjawat awam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah. Dan pastinya perincian berkaitan dengan poin-poin yang saya sebutkan ini dalam tumpuan dalam sidang media harian oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan kami bawa dalam buletin Awani selepas ini, Awani 745, dan pastinya di astroawani.com. Bercerita tentang air, isu air akhir, ini adalah makluman terkini. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini. Setakat jam 3 petang, kenyataan yang dikeluarkan oleh Air Selangor, yang mana mengatakan sehingga jam 3 petang, sejumlah 715 ataupun 55% kawasan telah menerima bekalan air sepenuhnya dari 1,292 kawasan yang terlibat dengan gangguan bekalan air tidak berjadual, dan justru itu sebanyak 577 kawasan masih lagi dalam proses pemulihan di wilayah yang terjejas. Dan pastinya ini adalah perkembangan terkini ataupun maklumat terkini yang dikemaskini oleh Air Selangor. Dan bercakap tentang Air Selangor dan juga gangguan bekalan air dan bagaimana proses pengagihan dan juga bekalan air yang terputus sejak semalam, yang dilaporkan pulih daripada petang semalam secara berperingkat sehinggalah pada hari ini. Wartawan Hasimi Muhammad Hasimi, kalau diikutkan dalam jadual liputan, perlu membuat tinjauan mendapatkan maklum balas dan juga reaksi respon daripada rakyat secara khususnya di Shah Alam kalau tak silap saya. Kalau boleh saya nak tunjukkan sedikit. Kalau Hasimi tadi di Twitter, Hasimi ada kongsi beberapa keping gambar. Kalau boleh saya nak tunjukkanlah kepingan gambar itu di Twitter Hasimi, yang mana Hasimi mengatakan rata-rata penduduk meluahkan rasa kecewa dengan masalah gangguan air yang disifatkan mereka juga seperti tiada jalan penyelesaian. Dan juga Hasimi turut mengatakan sejak dari awal pagi lagi penduduk sekitar sudah mula beratur untuk mendapatkan bekalan air di pusat khidmat setempat PKS di Seksyen 4 Shah Alam. Sebelum kita nak bercakap tentang luar hati apa yang mereka katakan kepada dan mereka kongsikan kepada Hasimi, kalau boleh, kalau ada kemas kini gangguan bekalan air, update terkini kalau boleh dikongsikan khususnya dari Shah Alam, Hasimi. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kuangan. Ketika ini kita berlintas langsung di Pansapuri Rimba Jaya Seksyen 16, di mana dijadualkan satu sidang media akan berlangsung di sini, yang mana akan turut dihadiri oleh Ketua Pengerusi Eksekutif Air Selangor, Suhaimi Kamaruzaman, dan juga Adun Batu Tiga, YB Rozia Ismail,
dijadualkan pukul 5.30 petang. Ketika ini persiapan telah pun dilakukan dan kita difahamkan juga pengagihan ataupun sumbangan air mineral akan turut diberikan di kawasan penempatan di sini. Dan pastinya selain pada tumpuan kepada sumbangan tersebut, pastinya kita mahu juga lihat menjangkakan dalam sidang media tersebut apa yang akan diperincikan oleh pihak Air Selangor khususnya terhadap proses pemulihan. Kita pasti seperti mana Fauzi katakan setakat jam 3 petang tadi 55% kawasan telah pun pulih, di mana setakat ini kalau kita lihat daripada peratusan lokasi di 7 wilayah, Kuala Langat masih lagi berada pada status 0% pemulihan, dan proses pemulihan yang paling tinggi ketika ini adalah di Kuala Selangor iaitu 97%. Jadi kita mengharapkan bahawa jaminan daripada pihak Air Selangor untuk memastikan proses pemulihan ini berlaku dalam keadaan seimbang, khususnya di kawasan Kuala Langat yang belum mencatatkan apa-apa peratusan lagi. Pastinya keluh kesah di penduduk di Kuala Langat itu pasti perlu didengari kerana 0% setakat jam 3 petang. Selain itu juga kita akan menjangkakan juga bahawa jaminan yang akan diberikan oleh Air Selangor khususnya dalam memastikan insiden gangguan air ini tidak akan berulang lagi, dan juga pencemaran air Sungai Selangor tidak akan berlaku, kerana kalau ikutkan rekod sahaja untuk tahun ini sekitar 6 kali pencemaran air Sungai Selangor telah pun berlaku. Jadi bagaimana jaminan yang akan diberikan oleh pihak Air Selangor, PBT, Luas dan juga Adun Batu Tiga untuk memastikan bahawa insiden sebegini tidak akan berlaku lagi. Jadi untuk perkembangan terkini peratusan pemulihan kita akan cuba dapatkan daripada Air Selangor, kerana terbaru hanya setakat jam 3 petang seperti Fauzi telah membacakan peratusan ataupun kawasan-kawasan yang telah pun pulih. Namun kita juga pada sebelah pagi tadi seperti mana Fauzi katakan, liputan saya hari ini adalah untuk membuat tinjauan masalah gangguan air, di mana kita memilih lokasi di Seksyen 4, salah satu lokasi pusat khidmat setempat PKS di Seksyen 4. Kalau ikutkan pada jumlah keseluruhan, Air Selangor telah pun menempatkan 17 PKS untuk memberikan bantuan air kepada penduduk-penduduk yang terjejas dalam proses pemulihan. Selain juga turut menyediakan 21 bilik awam dan 91 lori tangki air khususnya di kawasan-kawasan kritikal dan juga pusat dialisis. Jadi pada sebelah pagi tadi Fauzi kita berkesempatan untuk meninjau kawasan di Seksyen 4 PKS, di mana di situ terdapat 2 tangki statik yang mana ia menjadi tumpuan kepada penduduk-penduduk setempat di Seksyen 20, Seksyen 7 untuk mendapatkan bekalan air. Dan seperti mana Fauzi katakan di laman Twitter saya sebentar tadi, kita telah memaklumkan bahawa kekecewaan dan juga keluh kesah penduduk setempat telah pun diluahkan, khususnya dalam kalangan penduduk di sekitar Seksyen 20 dan juga Seksyen 7 itu, di mana kita difahamkan sekitar 7.30 pagi lagi mereka telah pun beratur untuk mendapatkan bekalan air. Walaupun kita faham bahawa loji ataupun tangki statik ini beroperasi 24 jam, namun dalam keadaan PKPB ini pastinya penduduk-penduduk setempat perlu memastikan segala SOP yang ditetapkan dalam proses untuk mendapatkan bekalan air itu dipatuhi. Jadi keupayaan mereka atau usaha mereka turun pada awal pagi untuk mendapatkan bekalan air itu, kita dapat lihat daripada riak wajah mereka penat dan sebagainya, kerana ada juga yang memaklumkan kepada kita bahawa terpaksa berulang-alik lebih daripada 3 kali sebenarnya, dan situasi ini bukan sahaja berlaku pada hari ini, sudah pun berlarutan lebih 3 hari lalu di kawasan-kawasan tertentu. Jadi perkara ini sedikit sebanyak telah pun membebankan mereka, khususnya dalam kalangan golongan yang tidak mendapat atau mempunyai pengangkutan untuk membawa bekalan air ataupun sumber air ini ke rumah-rumah mereka, khususnya kepada mereka yang tinggal di Pansapuri ataupun tingkat bahagian atas, perlu menaiki tangga dan sebagainya. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi semasa tinjauan kita, keluh kesah mereka. Selain juga memaklumkan dari sudut sistem pemparitan itu perlu diambil kira juga oleh pihak berkuasa PBT Luas untuk memastikan bahawa
pencemaran air tidak berulang, kerana ada juga yang memaklumkan kepada kita berpandangan bahawa sistem pemparitan yang ada di sekitar Sungai Selangor ini tidak sistematik, sehingga menyebabkan berlaku pencemaran air sungai. Jadi perkara-perkara ini pastinya bukan sahaja tanggungjawab kepada Air Selangor, pastinya pihak berkuasa tempatan PBT dan luas seharusnya mengambil kira perkara-perkara ini untuk memastikan bahawa kejadian-kejadian sebegini tidak akan berulang pada masa depan, Fauzi. Hasimi, kalau diikutkan dan apa yang kami boleh saksikan, Hasimi berada pada ketika ini, harap-harap penduduk yang ataupun mereka komuniti yang berada yang sedang menunggu agihan bekalan elektrik mematuhi SOP keselamatan sebab kita masih lagi berada dalam fasa PKPB. Tetapi untuk waktu ini seperti yang dituliskan oleh Hasimi berkaitan dengan keluh kesah mereka yang menghadapi situasi ini, antaranya berbekalkan tong kosong dan juga kudrat, penduduk di 7 wilayah termasuklah di Selangor terpaksa bermandi peluh dan untuk mendapatkan bekalan air khususnya di PKS ataupun dinamakan sebagai pusat khidmat setempat. Lebih perit lagi, ada antara mereka terpaksa mencatu air dan tidak mandi demi memastikan bekalan air mencukupi untuk kegunaan asas. Hasmi, kadang-kadang bila wartawan ataupun reporter untuk mendapatkan cerita-cerita ini, bukanlah kita nak membuka aib mereka yang terjejas ataupun mereka yang terpaksa menghadapi situasi sukar seperti ini, tetapi ini adalah cerita realiti sebenar, realiti yang perlu dihadapi oleh rakyat ataupun akar umbi yang terjejas ataupun terkesan daripada insiden gangguan bekalan air semalam. Mungkin boleh dikongsikan apa harapan yang mungkin mereka suarakan kepada Hasimi tentang apa yang mereka lalui sepanjang hari ini dan juga semalam. Baik, betul Fauzi, seperti mana yang saya tuliskan bahawa itulah realitinya. Penduduk bermandi peluh dan tidak mandi sebenarnya. Kita tidak mendedahkan identiti ataupun siapa yang terpaksa berdepan perkara itu. Namun realitinya ada. Mereka terpaksa mencatu air dan sebagainya, terpaksa tidak mandi. Memilih untuk tidak mandi untuk memastikan bahawa bekalan air diambil di PKS ini untuk mencukupi untuk kegunaan seperti memasak, membasuh pinggan mangkuk dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini apabila berlaku realiti sebegitu adalah harapan besar untuk mereka untuk memastikan bahawa insiden ini tidak boleh dipandang remeh. Apabila berlaku sahaja gangguan air, tangki statik diletakkan, pilih awam diletakkan. Itu bukan jalan penyelesaian kepada mereka kerana perkara ini sudah pun berlarutan terlalu lama. Jadi apa yang diharapkan oleh mereka, salah satunya daripada kalau kita boleh kongsikan daripada Yasri Tazardin, bahawa mekanisme perlu diambil oleh pihak berkaitan mencari solusi yang lebih jelas dan rasional dalam mengatasi masalah ini. Kerana menurut beliau, kita ada pemimpin, namun pemimpin itu perlulah seorang yang kreatif dan lebih berpandangan jauh untuk menyelesaikan perkara ini. Tidak seharusnya apabila berlaku kita berlawan dengan strategi ataupun kaedah untuk menyelesaikan perkara itu, kerana tidak akan selesai perkara itu. Itu yang cuba dimaksudkan oleh Yasri Tazardin ini, bahawa mekanisme yang jelas perlu diambil oleh pihak berkaitan untuk menyelesaikan perkara itu. Begitu juga disuarakan oleh Ghazali Awam, di mana beliau maklumkan bahawa kajian terperinci perlu dilakukan oleh pihak berkaitan, termasuk juga menggunakan teknologi baru dalam menyelesaikan masalah ini. Selain juga seruan ataupun penegasan yang telah pun diberikan oleh Pesara Nik Mazrani Muhammad bahawa pihak berwajib perlu mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab, khususnya yang mengakibatkan pencemaran sungai di air Sungai Selangor sehingga menjejaskan lebih 1.1 juta pengguna akaun air Selangor. Selain juga menggesa bahawa kilang-kilang haram yang berada di sekitar air sungai ini perlu dihapuskan ataupun dihentikan tugas segera. Tidak boleh lagi lengah kerana perkara ini jika tidak diatasi, maka perkara ini, masalah gangguan air secara tidak berjadual ini akan berulang dan kesannya penderitaannya adalah kepada penduduk-penduduk setempat yang terpaksa menanggungnya, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Hasimi kerana saya
perlu melepaskan Hasmi awal kerana Hasmi perlu bersiap sedia dengan akan ada satu sidang media difahamkan oleh Adun Batu Tiga, YB Rozia Ismail, dan juga dalam sidang media itu juga akan dihadiri oleh Encik Suhaimi. Encik Suhaimi adalah CEO, Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, pastinya akan membawakan perkembangan terkini terkait dengan apa yang berlaku sehari dua ni, iaitu berkaitan dengan isu gangguan bekalan air khususnya di Selangor dan juga Lembah Kelang. Sebelum nak pergi berehat, ini kalau boleh saya nak bacakan sedikit artikel khususnya bila kita bercakap tentang insiden ataupun situasi yang perlu dihadapi oleh rakyat pada ketika ini, kerana kita memerlukan hero ataupun pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat, dan yang pastinya kita memerlukan, boleh katakan hero lah. Kalau boleh saya bacakan sedikit. Abid Liu agih air 2 lori tangki di Batu Cave, yang mana pendakwah yang terkenal kerana sikapnya yang gemar membantu orang ramai. Abid Liu tidak ketinggalan berasa terkesan dengan kesulitan golongan yang keputusan bekalan air. Atas dasar tanggungjawab itu, Abid menyalurkan bantuan air kepada orang ramai yang menetap di Batu Cave, Selangor, dan ini kami petik daripada apa yang telah dimuat naik oleh Ustaz Abid Liu sendiri di akaun Instagramnya. Untuk mendapatkan artikel lanjut, anda boleh terus ke astroawani.com. Ada kami tuliskan dan bawakan perkembangan berkaitan dengan artikel itu untuk anda. Cerita berehat seketika, kembali selepas ini.